Satu pasukan penyelidik di Institut Pengajian Dasar IPS mengeluarkan edisi kedua Indeks Makan. Indeks itu meninjau kos hidangan di pusat-pusat penjajah, kedai kopi dan pusat makanan di merata Singapura bagi menganggarkan kos purata apabila seseorang makan di luar. Harga-harga itu ditinjau 2 kali dalam tempoh 6 bulan lalu. Bagi kategori minuman, harga secawan Milo Ais naik paling tinggi iaitu sebanyak 12 sen. Bagi makanan pula, sup ikan dihiris dengan nasi naik 28 sen, sementara mi berbola ikan naik 19 sen dalam tempoh yang sama. Satu-satunya hidangan yang tidak berubah harga ialah bihun sayuran. Bagi estet-estet yang menjual hidangan murah pula, tinjauan itu mendapati anda boleh menikmati sarapan semurah $2 di Bukit Panjang, Jurong West dan Toa Payoh dan $2.80 bagi makan malam di Jurong East. Hidangan mi wantan dan kopi O di Bishan bagaimanapun boleh menelan belanja hampir $10. Sementara itu, jika anda makan chicken chop atau nasi biryani dengan Milo Ice di Queenstown dan Tampines, harganya hampir $15. Tinjauan itu juga mendapati harga purata untuk makan 3 kali sehari di luar adalah hampir $17 sehari. Golongan bujang berpendapatan rendah tidak lama lagi ada pilihan untuk sewa bilik di bawah skim baru yang dirintis HDB, yang merupakan sebahagian matlamat HDB untuk menawarkan para penyewa lebih banyak privasi dalam ruang bersama. Sebanyak 490 bilik sewa akan disediakan di bekas asrama Maktab Rendah Anderson di Ang Mo Kio. Khusus untuk para penyewa bujang, setiap bilik akan dilengkapi dengan perabot asas termasuk katil, almari dan rak-rak. Kemudahan lain seperti bilik air dan dapur bagaimanapun akan dikongsi sesama penyewa di setiap lantai. Pemerintah akan merintis program sewa ini selama 1 atau 2 tahun dan meninjau interaksi antara para penyewa sebelum menentukan sama ada akan memperluaskannya. Pengendali akan dilantik untuk menguruskan tempat tersebut. Permohonan skim sewa ini akan dibuka menjelang hujung tahun ini. If an individual, particularly an elderly, frail person lives on his or her own and is entirely isolated, I think that carries with it certain risks. But with a social service agency here running this pilot, it provides not just the physical infrastructure and the communal spaces, but importantly, it also provides the social support that's needed for the residents. 1 tahun, 2 tahun, kita akan lihat bagaimana maklum balas, dan kalau kita mendapatkan maklum balas yang baik, kita akan meluaskan program ini dan mungkin pada masa hadapan akan membangunkan model ini sebagai satu pilihan daripada pilihan-pilihan yang ada bagi penyewa tunggal di sini. Kita mahu terus memikirkan kemaslahatan lagi-lagi pada mereka yang daripada golongan yang berpendapatan rendah. Penguasa Kewangan Singapura MAS menyatakan sistem perbankan negara ini kekal teguh dan berdaya tahan. Ini walaupun pasaran-pasaran keuangan global semakin bergolak ekoran penutupan bank seperti Bank Silicon Valley baru-baru ini di Amerika Syarikat. MAS menyatakan sistem perbankan Singapura tidak terdedah kepada risiko kegagalan bank-bank di Amerika. MAS menambah bank-bank di Singapura disokong oleh modal yang kukuh dan menjalankan ujian tekanan terhadap kadar faedah dan risiko-risiko lain secara kerap. Ia juga bekerjasama dengan agensi-agensi pemerintah demi menilai kesannya ke atas syarikat-syarikat pemula Singapura dan juga syarikat yang beroperasi di Amerika Syarikat. Bank Pusat Singapura itu menambah ia juga memantau dengan rapi sistem keuangan domestik dan bersedia menawarkan kecairan keuangan menerusi kemudahan-kemudahannya. Ini dalam usaha menjamin sistem keuangan di sini kekal stabil. Tahanan penjara kini mahukan lebih banyak bimbingan kerjaya semasa mereka menjalani hukuman mereka. Itulah antara yang disuarakan para banduan kepada pergerakan buruh. NTUC kini buat pertama kalinya mahu menyasarkan golongan ini dalam usahanya meningkatkan daya kerja mereka.
Diskriminasi dan kurangnya peluang kerjaya. Itulah antara kebimbangan utama tahanan penjara jika mahu memasuki semula sektor pekerjaan. Ini disuarakan semasa 3 sesi pertemuan anjuran NTUC di penjara. Pertemuan ini adalah sebahagian daripada usaha NTUC mahu memberi insentif kepada syarikat-syarikat supaya mengambil bekas-bekas bantuan. Insentif itu termasuklah bantuan gaji sehingga 20%. Tahanan-tahanan penjara antara lain mendapat latihan dan kemahiran teknikal dalam penjara seperti bengkel kejuruteraan jitu serta juga mengikuti GCEO dan A. Sokongan lain yang mereka perlukan termasuklah khidmat jurulatih kerjaya. They can, share about which industry we most suitable in, and then they will enlighten us like which course we need to attend to. So at least we know which direction to go rather than we got no direction, we just choose this job. Menurut Rebin Kuring Singapura, ada 12 kerja kosong menanti setiap bantuan setelah mereka dibebaskan. Namun demikian, NTUC menyatakan kejayaan memadatkan pekerjaan pada akhirnya bergantung kepada keazaman bantuan sendiri untuk berubah. Reminded the brothers there that they will need to do their part as well. Get away from crime, restart their own lives, be that example perhaps to other prisoners that may be looking for a fresh start as well. NTUC kata beliau akan terus menyokong golongan ini. Selebriti Malaysia Kamal Adli sudah sedarkan diri selepas menjalani pembedahan dini hari tadi. Kamal dibedah di sebuah hospital di sini menyusuli serangan ke atasnya malam semalam semasa satu acara di Singapore Expo. Perkembangan itu dikongsi rakan selebriti Roslan Shah di akaun media sosialnya petang tadi. Kamal dan isterinya yang juga merupakan seorang pelakon, Ukasha Senrose, sedang beramah mesra dengan para peminat dalam satu sesi bergambar malam semalam ketika Kamal diserang. Ukasha mendakwa suspek tiba-tiba menyerang suaminya dengan cota iaitu sejenis belantan. Beliau menambah kepala Kamal dihentak beberapa kali dengan senjata itu sehingga berdarah sebelum Kamal diserang di bahagian pipi dan badan pula. Ukasha berkata Kamal perlu menjalani pembedahan berikutan kecederaan besar di kepalanya. Polis menyatakan suspek berusia 34 tahun itu sudah diberkas dan siasatan sedang dijalankan.